Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adhilla aw udal aw azilla aw uzal aw adlima aw uzlam أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man zara'ahul qai'u fala qada'a alaih wa man istaqa'a fa alaihil qada'. Rawahul khamsah wa a'allahu Ahmad wa qawwahu Darul Qutni. Wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'amal fathi ila Makkah fi Ramadan fasama hatta balagha qura' al-ghamim fasama an-nasu thumma da'a biqadahin min ma'in فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقده من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال صم إن شئت وأفطر إن شئت. Jadi itu tiga hadis. Yang pertama hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan hadis yang kedua daripada Jabir bin Abdullah, dan hadis yang ketiga daripada Hamzah bin Amrin al-Aslami. Jadi hadis yang pertama berkenaan dengan muntah, dan hadis yang kedua dan juga hadis yang ketiga itu berkaitan berbuka puasa bagi orang yang bermusafir. Jadi kita tengok hadis yang pertama dulu, iaitu hadis berkaitan dengan muntah daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara'ahul qai'u fala qada'a alaih wa man istaqa'a fa alaihil qada'. Maksud dia, barang siapa yang termuntah. Zara'ahul qai' dengan mana ghalabahul qai', maknanya muntah menguasai diri dia. Bila muntah menguasai diri dia, tak dapat tahan, akhirnya dia muntah. Bahasa kita sebut termuntah. Jadi barang siapa yang termuntah, maka tiada qada ke atas puasanya. Wa man istaqa'a, dan barang siapa yang sengaja muntah, yakni dia yang talabal qai', dia talabul qai', menuntut muntah. Dia yang minta untuk muntah, sengaja muntah. Jadi barang siapa yang sengaja muntah, fa alaihil qada', maka ke atasnya qada puasanya. Jadi muntah ni ialah keluar kembali daripada mulut apa yang dimakan dan diminum dan selain daripadanya. Apa yang kita makan, minum, lepas tu keluar, itu dipanggil sebagai muntah. Walaupun benda yang kita cakap benda tu bukan benda yang dimakan dan diminum, pun dia mengambil hukum muntah. Sebab tu masalah fiqh antara yang kita akan lihat nantilah, asalnya ada dalam Bayuri, iaitu masalah orang yang memasukkan yang makan, dia memasukkan benang dalam mulut dia. Jadi separuh benang ada Wasallallahu Muhammad,
Separuh benang ada dalam, separuh benang ada luar. Maknanya dia telan benang. Kerana benang tu panjang, sebahagiannya ada dalam, dah melebihi kawasan batin dah, dan separuh lagi ada kat luar. Ni bawa keluar. Jadi separuh ada di dalam dan separuh ada di luar. Dia masukkan tu pada waktu malam. Jadi pada waktu siang sekarang ni kalau dia keluarkan pada waktu siang tu, dia lupa nak keluarkan. Jadi dah siang dah baru nak keluarkan. Jadi kalau dia keluarkan pada waktu siang, puasa dia batal. Sebab apa batal? Sebab dia tu kita katakan dia tu sengaja muntah. Maknanya perbuatan dia mengeluarkan benang tu kita kata ambil hukum sengaja muntah, ambil hukum istiqaah. Dan kalau telan masukkan sesuatu dalam ain, batal juga. Jadi nak keluarkan batal, nak masukkan pun batal. Lepas tu tak boleh nak buat apa? Tak boleh nak buat apa, muskilah dia pada solat pula. Kalau dia solat dia tak sah. Sebab ada pada dia sesuatu yang berhubung dengan najis. Dalam kita ni kan hukum dia najis. Jadi ada padanya sesuatu yang berhubung dengan najis. Dan ini disebutlah dalam masalah fiqh bab puasa, ada disebut tentang masalah ni. Nak buat macam mana tu kita mengaji kitab tak fiqh nanti. Baik. Jadi itu muntah, keluar kembali daripada mulut apa yang dimakan, minum dan selainnya. Jadi hadis ni menunjukkan bahawa termuntah tidak membatalkan puasa dan tidak ada qada yang dikenakan ke atas orang yang termuntah. Bismillah. Adapun sengaja muntah maka perbuatan tersebut membatalkan puasa dan wajib ke atasnya qada puasa yang rosak tersebut. Dan inilah hukum yang disepakati oleh keempat-empat mazhab. Hukum ni disepakati oleh keempat-empat mazhab. Dalam mazhab kita ulama khilaf, adakah istiqaah tu, diri istiqaah tu membatalkan puasa ataupun kembalinya sesuatu, ada ihtimalnya kembali sesuatu yang keluar tu dia kembali masuk dalam perut dia, dalam jauf. Faham kan? Masalah ada dua, maknanya ada berlaku khilaf. Yang ni adakah batal puasa tu disebabkan istiqaah tu sendiri, perbuatan sengaja muntah, ataupun audul qaid, kembali semula muntah tu masuk dalam. Kan biasanya orang muntah ada lebih-lebihan sikit tu masuk dalam. Jadi adakah istiqaah tu sendiri yang membatalkan puasa ataupun kembali sesuatu tu dalam jauf dia. Dia yang sahihnya iaitu istiqaah tu sendiri yang membatalkan puasa. Tapi istiqaah serta keluar. Faham? Istiqaah serta keluar. Kalau dia istiqaah saja dia minta nak muntah, dia cucuk-cucuk dengan dia punya jari dia ke ataupun sesuatu tapi tak muntah, itu tak membatalkan. Dia istiqaah dan juga keluar. Betul. Sama dengan macam masalah istimna. Istimna kita kata talab khurujil mani. Jadi kalau dia buat perbuatan yang membawa kepada keluarnya mani tapi tak keluar mani, jadi tak ada, maknanya tak batal puasa dia. Dia jadi batal bila dia buat benda perkara tersebut, perbuatan tu berdosa lah. Dengan dia buat perbuatan tu, dia niat untuk keluarkan mani, perbuatan itu berdosa walaupun mani tak keluar lagi. Tapi cuma dalam masalah ni puasa dia tak batal. Tapi bila keluar mani batal puasa dia. Istimna tu istimna serta keluarnya mani bil fi'l. Ulama sebut. Adapun kalau tak keluar tak batal. Samalah dengan istiqaah ni. Kalau istiqaah dia minta nak muntah tapi tak muntah, jadi puasa dia masih sahih. Jadi cuma dalam permasalahan tadi tu khilaf, adakah adakah istiqaah tu sendiri yang membatalkan puasa ataupun sebab kembalinya sesuatu dalam perut dia balik. Maka daripada situlah kalau kita buat permasalahan satu surah, satu gambaran, kalau orang tu dia terbalik,
dia tonggeng, kepala duduk bawah, kaki duduk atas. Lepas tu dia jolok dia punya mulut bagi muntah. Faham kan? Dia jolok dia punya mulut bagi muntah. Jadi apa dia punya hukum sini? Jadi kalau atas pandangan yang pertama, kita cakap istiqaah tu sendiri yang membatalkan puasa. Jadi orang ni dia muntah tak masuk balik sebab dah terbalik dah. Benda tu tak masuk balik ke dalam. Jadi atas pandangan yang berkata istiqaah membatalkan puasa, istiqaah tu sendiri yang membatalkan puasa, batal puasa orang ni walaupun tak masuk balik. Tapi atas pandangan yang kata yang kedua, yang mengatakan apa ni audul qai itu ke dalam perut dia, itu yang membatalkan puasa, maka dalam surah ni puasa dia tak batal. Faham tak? Daripada situ dia akan berlaku khilaf. Atas illah tu dia berlaku pula khilaf pada gambaran masalah. Itu berkaitan dengan muntah. Baik. Kemudian kita masuk pula kepada hadis yang kedua dan yang ketiga, iaitu hadis daripada Jabir bin Abdullah dan hadis daripada Hamzah ibni Amr. Jadi hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja amal fathi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar pada tahun pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah bila? Tahun? Bismillah. Bismillah. Tahun ke-8. Tahun ke-8 Hijrah. Jadi pembukaan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah. Ini pada bulan Ramadan. Kharaja amal fathi ila Makkah. Alhamdulillah. Alaikum wa yuslihu balakum. Jadi Nabi SAW telah keluar pada tahun pembukaan kota Mekah tu menuju ke Mekah pada bulan Ramadan. Lalu Rasulullah SAW telah berpuasa. Maka Rasulullah SAW telah berpuasa. Sehinggalah Nabi SAW sampai kepada satu tempat, nama dia Qura Al-Ghamim. Hatta balagha Qura Al-Ghamim. Satu tempat yang perjalanan dia daripada Madinah tu memakan masa 8 hari lebih kurang. Sampai ke Qura Al-Ghamim memakan masa 8 hari. Jadi disebut Nabi SAW keluar pada hari yang ke-10 daripada bulan Ramadan. Nabi SAW keluar pada hari yang ke-10 pada bulan Ramadan menuju ke Mekah. Jadi Nabi berpuasa sehinggalah sampai ke Qura Al-Ghamim. Maknanya dah 8 hari perjalanan. Faham tak? Dah 8 hari perjalanan. Sekarang ni 3 jam 4 jam boleh sampai dah. Tapi ni perjalanan dulu. Fasaman nas. Maka orang ramai pun turut berpuasa. Sebab mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Summa da'a biqadahin min ma'in. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta sebekas ataupun semangkuk air, farafa'ahu, lalu Rasulullah angkat. Farafa'ahu hatta nazara an-nasu ilaih, sehinggalah orang ramai melihat kepadanya. Fasyariba. Lepas tu Rasulullah minum. Rasulullah minum. Faqila lahu ba'da dhalik, lalu dikatakan kepada Nabi SAW selepas itu, inna ba'dhan nasi qad sama, sesungguhnya sebahagian manusia, sebahagian orang masih lagi kata berpuasa. Lepas tu Nabi kata apa? Faqala ulaikal usah, ulaikal usah, mereka tu adalah orang-orang yang derhaka, mereka itu adalah orang-orang yang derhaka. Dan dalam lafaz yang lain, faqila lahu innan nasa qad syaqqa alaihimus siyam, dikatakan kepada Nabi dalam riwayat yang lain bahwasanya orang ramai ni telah menyukarkan mereka oleh puasa. Maknanya puasa tu menyukarkan mereka sebab mereka ni dalam safar. Jadi puasa ni agak
ialah dalam safar. Safar dulu bukan macam safar sekarang. Safar sekarang pun ada aircon, tapi ada aircon pun masih lagi kita kata penat lah. Ada juga penat tu nak angkat beg dan sebagainya, tambah kalau beg berat. Tapi ni safar dulu, di padang pasir, nak melalui panas matahari, yang apa ni, perjalanan dia bukan yang macam sekarang. Jadi walaupun susah macam tu, mereka ni dah teruk dah ni, penat dengan puasanya, tapi mereka masih berpuasa. Sebab apa? Sebab mereka tengok Nabi SAW berpuasa. Jadi mereka nak ambil yang mereka nak ikut Nabi. Ni sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi ada orang bagi tahu Nabi, ada sahabat bagi tahu Nabi, dia kata puasa ni menyukarkan sebahagian orang. Jadi wa innama yanzuruna fi ma fa'alta, hanya saja mereka ni lihat apa yang kamu buat. Dah kalau dia tengok Nabi SAW berpuasa, jadi mereka pun turut berpuasa. Sedangkan puasa tu dah orang kata agak memenatkan mereka dah lah, jadi lemah dah. Puasa dah Sayyidina Ahmad. Kemudian Nabi kata apa? Nabi minta qadah min ma', fada'a bi qadahin min ma'. Nabi minta semangkuk air ba'dal asri, selepas asar. Fashariba, lalu Rasulullah SAW minum. Supaya apa? Supaya orang ramai tengok. Supaya orang ramai tengok. Sahabat-sahabat ni tahu. Sahabat-sahabat tahu kata boleh berbuka bagi orang yang bermusafir, sebab ayat Al-Quran tu awal lagi turun. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Jadi dah ada di situ, ada keharusan untuk orang yang sakit dan orang yang bermusafir untuk berbuka, dan dia gantikan puasa dia pada hari yang lain. Tapi sebab mereka tengok Rasulullah SAW berpuasa, jadi mereka pun ikut berpuasa. Jadi ada sahabat ni bagi tahu Nabi, mereka ni cuma tengok kamu, apa yang kamu buat. Jadi dah Rasulullah ni puasa, mereka pun ikut puasa. Jadi sifat syafaqah Rasulullah SAW ni, dia ra'i kan, dia punya ra'iyah dia. Dia punya sahabat-sahabat dia yang mana tak mampu, dah lemah dah, melemahkan mereka tu oleh puasa. Jadi Rasulullah minum selepas asar. Faham tak? Selepas asar Rasulullah minum. Sedangkan nak maghrib itu tak lama dah. Maknanya sebelum tu Nabi SAW berpuasa. Itulah sahabat-sahabat ni mereka nak dapatkan kemuliaan ikut Rasulullah SAW, apa yang Rasulullah buat. Walaupun kita kata dalam keadaan macam tu, tapi nak ikut juga apa-apa yang Nabi SAW buat. Jadi ada sebahagian orang lagi yang masih lagi berpuasa, sedangkan benda tu memudaratkan mereka. Jadi sebab tu Rasulullah kata ulaika al-usah, ulaika al-usah. Itu salah satu jawapan lah. Jawapan satu lagi kata ulama, disebabkan Nabi SAW suruhan Rasulullah untuk berbuka pada ketika itu suruhan yang wajib, maka mereka mukhalafah dengan suruhan Nabi SAW. Jadi bila mukhalafah, sebab tu disandarkan isyan kepada mereka, ulaikal usah, disandarkan derhaka, sifat derhaka tu kepada mereka. Kemudian hadis yang kedua. Hadis yang kedua daripada Hamzah bin Amrin al-Aslami. Ini kita terjemah dulu dan kita akan huraikan sekali lah. Dia ada kaitan. Hadis yang kedua daripada Hamzah bin Amrin al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, dia berkata, ini dia bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ajidu bi quwwatan ala siyam fi safar fahal alayya junahun. Dia kata, wahai Rasulullah, aku dapati diri aku ni kuat untuk berpuasa pada ketika musafir. Fahal alayya junahun, maka adakah aku berdosa? Yani jika aku berpuasa? Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya rukhsatun, yani al-iftar tu rukhsah. Al-iftar, hiya tu merujuk kepada iftar, tapi ditakniskan kerana khabar dia muannas, kena ra'i khabar dia muannas, jadi disebut hiya, dia merujuk kepada al-iftar. Yani iftar
pada mana berbuka puasa pada ketika musafir tu merupakan rukhsah keringanan yang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ambil dengan keringanan tersebut, ambil rukhsah tersebut, fahasanun, maka hal itu baik. Wa man ahabba an yasuma, dan barang siapa yang suka untuk berpuasa, fala junaha alaihi, maka tiadalah dosa ke atasnya. Dan asalnya ni asal hadis ni pada muttafaq alaih lah, daripada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim daripada hadis Aisyah bahwasanya radhiyallahu anha, bahwasanya Hamzah al-Aslami ni tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, ya Rasulullah, inni rajulun asrudu sauma afa asumu fis safar. Kata dia, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ni lelaki yang berturut-turut puasa. Asrudu saum, ini utabi' as-saum, dia berturut-turut puasa. Maka adakah boleh untuk aku berpuasa pada ketika musafir? Lalu kata Rasulullah SAW, qala sum in syi'ta wa aftir in syi'ta, berpuasalah kamu jika kamu mahu, dan berbukalah kamu jika kamu mahu. Menunjukkan puasa dan tidak puasa pada safar tu boleh, harus untuk dia berbuka dan juga harus untuk dia meneruskan puasa. Bahkan bagi orang yang mampu untuk berpuasa, lebih baik dia berpuasa. Wa antasumu khairul lakum. Jadi kedua-dua hadis yang kita baca tadi, iaitu hadis Jabir bin Abdullah dan juga hadis Hamzah bin Amrin al-Aslami, kedua-dua hadis ni menunjukkan keharusan berbuka puasa bagi orang yang bermusafir di dalam bulan Ramadan. Seperti mana jelas daripada hadis yang pertama, hadis Jabir, daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi asalnya puasa, petang pun Nabi buka lepas asar. Adapun hadis Hamzah bin Amrin itu daripada perkataan Nabi. Jelas daripada perkataan Nabi, Nabi kata sum in syi'ta wa aftir in syi'ta. Jadi di sini pun ada khilaf ulama, adakah perkataan tu lebih ablagh dan lebih abyan, ataupun perbuatan tu lebih ablagh ataupun lebih abyan. Itu khilaf antara ulama. Dan hukum yang kita sebut tadi, keharusan untuk berbuka tu, itulah pandangan jumhur ahli ilmi daripada sahabat, tabi'in dan juga ulama-ulama selepas tu. Dan di antara mereka adalah imam-imam yang empat, mazhab-mazhab yang empat. Itu harus untuk berpuasa dan harus untuk tidak berpuasa. Cuma di sini ada mazhab sebahagian Zahiriyah, orang yang ambil zahir hadis. Di sisi mereka tak memada puasa pada ketika safar, tidak memada pada ketika berpuasa pada ketika safar. Bahkan kalau dia puasa, dia kena qada puasa tu, dia kena qada fil hadar. Ketika dah habis safar dia kena qada puasa yang dilakukan pada ketika safar. Antara hujah mereka adalah perkataan Nabi itulah ulaikal usah. Bismillah. Ada lagi yang panas? Ada lagi? Ya, jadi pandangan jumhur ni kerana kerana melihat kepada beberapa dalil lah, kerana melihat kepada dalil-dalil yang banyak. Kerana melihat kepada dalil-dalil yang banyak, antaranya dalil yang hadis yang kita baca tadi dan juga hadis yang lain. Antaranya hadis dalam Sahih Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri, yang mana dia berkata, laqad ra'aytuna nasumu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalik fi safar. Dalam bab yang sama juga, dia kata, sungguhnya kami dapati diri kami berpuasa bersama-sama dengan Rasulullah SAW, kemudian daripada itu di dalam safar. Menunjukkan puasa dalam safar tu boleh. Faham tak? Ini nak tolak lah, maknanya pandangan sebahagian Zahiriyah yang mengatakan tak boleh puasa dalam safar. Kalau puasa kena ganti pula, kena qada puasa tersebut. Dan yang kedua, hadis tadilah hadis Hamzah. Hadis Hamzah al-Aslami, Hamzah bin Amrin al-Aslami, yang merupakan nas yang jelas dalam masalah ni, yang berdasarkan perkataan Nabi SAW, hiya rukhsatun minallah faman akhadha biha fahasanun wa man ahabba an yasum fala junaha alaih.
Ini jelas. Jelas bahwasanya boleh berpuasa dan boleh tak puasa. Siapa nak ambil rukhsah boleh, tak mau ambil pun tak apa. Itu jelas. Dan juga yang ketiga, hadis Anas radhiyallahu taala anhu, kata dia, kunna nusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam ya'ibis shaimu 'alal muftir walal muftiru 'ala shaim. Ini hadis dalam muttafaq alaih Bukhari dan Muslim. Kata Anas bin Malik, kami dahulu bermusafir bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah orang yang berpuasa tu mencela orang yang berbuka, dan tidak pula orang yang berbuka mencela orang yang puasa. Hak ni yang berbuka buka, yang nak tak mau buka tak mau buka. Dan juga hadis-hadis yang lain lah. Lalu bagaimana pula hadis Jabir tadi, perkataan Nabi ulaikal usah, ulaikal usah? Maka dijawab oleh jumhur ulama. Jumhur menjawab berkenaan dengan hadis tersebut, ulaikal usah, ulaikal usah, bahwasanya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ulaikal usah tu pada keadaan yang tertentu, dan juga kepada orang-orang yang tertentu dalam keadaan yang tertentu, iaitu kepada orang yang puasa tu memudaratkan mereka tapi dia pun nak puasa juga. Faham tak? Puasa tu memudaratkan dia tapi dia tetap juga nak puasa. Maka perkataan tu ditujukan kepada mereka ni. Jadi maknanya perkataan ni disebut pada keadaan yang tertentu, maka tidak boleh jadikan dia sebagai kaedah yang umum diletakkan pada semua keadaan. Maknanya kena puasa, musafir kena berbuka. Itu jawapan dia lah, jawapan jumhur. Ataupun yang kita sebut tadilah, suruhan Nabi itu adalah suruhan wujub. Dan mereka ingkar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi kata ulaikal usah, disandarkan derhaka tu kepada mereka, sebab mereka derhaka suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu jugalah dijawab masalah perkataan hadis yang kita selalu baca tu, laisa minal bir as-siyamu fis safar. Laisa minal bir as-siyamu fis safar. Dalam nahwu pun kita jumpa. Bila kita mengaji tentang ada satu kabilah yang tukar alif lam dengan ditukar dengan mim. Laisam minam bir amsiyamu fim safar. Dia bukan lam, mim. Jadi bukanlah daripada kebaikan tu berpuasa pada ketika safar. Jadi kalau kita tengok hadis tu, kisah dia sebab buruknya hadis tu, ada seorang yang orang payung dia sebab dia puasa. Teruk keadaan dia. Dia puasa juga. Jadi Nabi sebut perkataan tu. Dan di situ jelas. Jelas dalam hadis tu bahwasanya perkataan padahal perkataan tu dituturkan pada keadaan tertentu. Jadi nak ambil hadis tu, lepas tu buat satu kaedah umum, maknanya bukanlah daripada kebaikan tu berpuasa di bulan Ramadan. Ini tak boleh lah. Itu hatta dalam mazhab kita pun kita mengaji ada keadaan dia. Ada keadaannya wajib berbuka, ada keadaannya afdal untuk tidak berbuka. Jadi bila dia kuat, dia mampu berpuasa, afdalnya untuk dia berpuasa. Salah satunya nak bara'atuz zimmah. Maknanya orang kata hilang dah tanggungan puasa tu, dia settle habis dah. Dan juga dia tidak kosongkan waktu tersebut dengan ibadat. Faham tak? Dia tidak kosongkan waktu tersebut dengan ibadat. Itu antara yang illah yang disebut dalam kitab fiqh kenapa afdal dia berpuasa. Adapun kalau puasa tersebut memberi mudarat kepada dia, maka memang yakin bagi mudarat, maka pada ketika tu haram pula dia berbuka. Haram dia berpuasa. Dan dalam hadis Jabir tu juga, ni antara nak tolak lah, ni antara kita kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia bawa hadis yang kedua ni, antaranya untuk menolak pandangan yang mengatakan tak boleh puasa pada ketika safar. Jadi hadis yang kedua ni jelas. Hadis yang kedua ni jelas, yang mana Nabi kata dia berbuka tu rukhsah. Siapa yang ambil rukhsah daripada Allah Taala tu, maka itu adalah baik, dan siapa yang nak puasa pun tak ada berdosa. Jelas hadis ni.
Jadi nak tolak pandangan yang mengatakan tak boleh berpuasa pada ketika safar. Tambahan lagi, dalam hadis Jabir tu tidak ada dalalah pun menunjukkan puasa orang yang berpuasa tu rosak. Faham tak? Tak ada dalalah, tak ada petunjuk pun yang menunjukkan puasa orang yang berpuasa tu, yang meneruskan puasa pada ketika safar tu rosak. Nabi cuma cakap ulaikal usah. Nabi tak kata pula puasa dia tu rosak, puasa dia batal. Ini tidak ada dalalah di situ. Juga seperti mana kita faham, Qura al-Ghamim, perjalanan daripada Madinah 8 hari. Jadi Nabi berbuka tu dah selepas sampai ke Qura al-Ghamim. Itu pun selepas asar. Maknanya hari-hari sebelum tu mereka berpuasa. Sebab kita kata Nabi keluar pada 10 Ramadan. Pada bulan Ramadan, pada 10 Ramadan. Jadi dah perjalanan tu dah berapa hari dah. Dan mereka berpuasa sebelum tu, sampailah hari ke-8 tu keadaan berubah, teruk pula. Sebahagian sahabat keadaan dia agak teruk disebabkan puasa tersebut. Sebab mereka nak ikut Nabi SAW. Jadi Nabi berbuka sebab ra'i sahabat-sahabat tu. Banyak faedah dalam hadis ni. Kemudian berkenaan dengan puasa safar tu, seperti mana maklumlah, itu kita akan sebut nanti dalam pengajian fiqh, iaitu siapa yang boleh berbuka untuk safar, iaitu orang yang keluar daripada tempat permukiman dia sebelum subuh. Orang yang keluar daripada tempat permukiman dia sebelum subuh. Adapun orang yang safar selepas subuh ataupun dia safar sebelum subuh tapi dia keluar daripada tempat pemukiman dia selepas subuh, orang ni tak boleh untuk berbuka. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran faman kana minkum maridan aw ala safar, pun ada beza. Allah tak sebut musafiran, faman kana minkum maridan aw musafiran, tapi Allah Ta'ala sebut faman kana minkum maridan aw ala safar. Dia orang yang belum keluar daripada tempat dia lagi dan juga belum bermusafir lagi, tak disebut ala safar. Tidak dikatakan kepada mereka tu ala safar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sini situ dia kot. Ada lagi pokok. Jadi daripada sini kita nampaklah maknanya kita boleh nak himpunkan antara hadis-hadis. Kita tengok macam hadis Allah sallallahu alaihi wasallam, macam mana ulama himpun antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sini kata boleh, ini rukhsah. Lepas tu jumpa hadis lain pula, Nabi kata ulaikal usah. Nampak macam dosa pula tak berbuka pada bulan puasa. Lepas tu Nabi sebut dalam hadis lain laisa minal bir asyamu fis safar. Siapa yang tak baca sebab urut hadis tu pula, dia akan jadi muskil. Macam hadis bekam. Sekali Nabi sebut aftarul hajim wal mahjum. Orang yang berpuasa ni, orang yang berbekam, orang yang membekam dan yang dibekam, dua-dua batal. Lepas tu dalam hadis lain, hadis Ibn Abbas kata Rasulullah SAW berbekam ihtajama wa huwa shaim. Dia berbekam dan kadang-kadang dia berpuasa. Jadi kalau tengok ambil daripada zahirnya bertentangan dari segi hukum. Itu macam mana ulama faham, dan macam mana ulama himpunkan antara hadis-hadis tersebut. Jadi ulama tanggunglah masalah ulaikal usah ni pada masalah mereka yang puasa tu memudaratkan mereka. Puasa tu memudaratkan mereka dan dia orang kata bebankan diri dia dengan puasa lagi. Ni perkataan ni bagi mereka ni lah.
Dalam ni pun dalam kita ni ulaikal usah mukarrarun marratain wa hadza mahmulun ala man tadarrara bisaum. Itu satu. Au ihtimal annahum umiru bil fitri amran jahaziman limaslahati bayani jawazihi fa khalaful wajib. Apa? Fahum kamiluna fil isyan. Au ada tiga dia tanggung sini, au huwa mahmulun ala zajri wat taghliz. Lianna az-zahir anna hadha waqa'a minhum bi'ana'an ala khata'in fi ijtihadihim id lam yaqa' amrun sarihun bi iftarihim. Allahu ta'ala a'lam. Subhanakallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.